Dari di sini langsung kita boleh mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Zidna ilma. Subhanaka la ilma kejap ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat semua. InsyaAllah pagi ini kita akan sambung pada hadis yang seterusnya. Ustaz tak maklumkan mana hadis yang kita akan cakap pagi ini, insyaAllah. Dengan itu, kita jumpa Ustaz untuk meneruskan sesi kita pagi ini. Silakan Ustaz. Tak dengar suara Ustaz. Suara Ustaz tak keluar. Mic dah buka dah. Okey, dengar. Okey. Okey. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Kak Syida, ibu-ibu jamaah Ahsanul Amalan dan ibu-ibu sekalian ya. Alhamdulillah kita syukur pada Allah Azza wa Jal diberikan kita kekuatan, kesempatan untuk hadir ke program pada pagi ini. InsyaAllah kita akan bincangkan lagi hadis yang telah dikumpulkan oleh Amirul Mukminin fil Hadis, iaitu Al-Imam Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah Al-Bukhari. Beliau dipanggil Bukhari kerana lahir di satu perkampungan di Uzbekistan yang namanya Bukhara. Baik. Jadi maknanya orang yang paling handal dalam bidang hadis ini, tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, bukannya orang yang berbangsa Arab ya. Bukan orang berbangsa Arab. Bahkan begitu ramai orang yang memiliki kepakaran dalam bidang hadis bukan daripada kalangan orang Arab. Kalau sekarang ni ataupun beberapa tahun kebelakangan ini, yang banyaknya ialah dari India, dari Pakistan sebagai contoh, yang mana sampai sekarang masih lagi menjadi tradisi ulama di India, di Pakistan. Mereka menghabiskan pengajian Sahihul Bukhari setahun sekali, menghabiskan pengajian Sahih Muslim setahun sekali. Bahkan dalam sistem pengajian mereka, Masya Allah, sangat luar biasa. Antaranya kalau yang belajar madrasah aliran India, Pakistan ini, mereka perlu menghabiskan pengajian dalam kitab Syarah Mushkil Al-Athar, Syarah Ma'ani Al-Athar oleh Abu Ja'far At-Tahawi. Jadi hebatlah Masya Allah ya, bukan saja dalam bidang hadis, bahkan dalam bidang yang lain pun Masya Allah sangat luar biasa. Antara ulama India yang terkenal itu seperti Al-Mubarakfuri, Syekh Azim Abadi, siapa lagi, Maulana Anwar Shah Kashmiri, Rashid, apa banyaklah nama-nama tuan-tuan ya. Yang kalau di rumah saya ni, saya memiliki kitab Maulana Anwar Shah Kashmiri, itu kitab Faidul Bari Syarah Sahihul Bukhari. Kemudian saya ada kitab Fathul Mulhim, itu oleh Maulana, astagfirullah, apa namanya, saya terlupa pula namanya. Itu kitab Fathul Mulhim Syarah Sahihul Muslim Syabir Uthmani, Maulana Syabir Uthmani. Dan kitab itu telah dilengkapkan oleh Mufti Taqi Uthmani. Kemudian ada kitab Aunul Ma'bud
itu oleh Syekh Azim Abadi, Tuhfatul Ahwazi, oleh itu Mubarak Furi, Syarah Tirmizi, pun ada kitab apa namanya, astagfirullah, kitab yang sangat saya suka, Bazul Majhud fi Halli Abi Dawud oleh As-Saharanfuri. Jadi nama Saharanfuri, Kashmiri itu Kashmir lah, Ganggohi, di Ganggoh nama tempatnya kan. Jadi itu nama-nama tempat lah. Baik, Ibu-ibu dirahmati Allah, di Malaysia pun tidak ketinggalan ada sebahagian ulama yang terkenal dalam bidang hadis, namun mungkin jumlahnya tidak terlalu banyak dan mungkinlah kita tidak mampu menyaingi kelahiran ulama dari tanah Arab, dari India, dari Pakistan, ya. Di tanah Arab sendiri pun masih lagi wujud tradisi menghafal kitab-kitab hadis. Bahkan memang ada pun orang, walaupun jumlahnya sedikit, ada orang menghafal keseluruhan hadis yang ada dalam 9 kitab hadis. Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, semua dalam kepala dia, Masya Allah. Jadi sekadar Quran tu benda simple lah bagi mereka, ya, benda yang common lah, campur dengan kitabul hadis, Masya Allah. Baik, jadi bila mereka menguasai hadis, itu menjadi hujah dalam agama. Cuba tuan-tuan, ibu-ibu bayangkan, kalaulah tidak ada ulama hadis yang bertegas dengan hadis, maka habis. Amalan kita ni akan jadi cacah merba. Ikut dan je mana-mana amalan pun boleh masuk. Tetapi kerana wujudnya ulama hadis, maka amalan-amalan yang dilakukan oleh Nabi SAW, oleh para sahabat, masih terpelihara sehingga sekarang. Jadi sebab itulah ulama-ulama seperti Imam Ahmad bin Hanbal menyatakan, kalau bukan kerana ulama hadis, kacau kita. Dan seorang ulama, Sufyan As-Suri ataupun siapa dari, saya lupa namanya, menyatakan malaikat merupakan penjaga wahyu di langit, manakala ulama hadis merupakan penjaga wahyu di bumi. Ya, baik. Apabila Allah Azza wa Jalla menyatakan dalam ayat 9 surah Al-Hijr juzuk 14 muka surat 262, inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun, ayat 9. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan az-zikra, dan sesungguhnya kamilah yang benar-benar menjaga az-zikra tersebut. Az-zikra itu, ibu-ibu yang dirahmati Allah, Al-Quran dan juga Al-Hadis, ya. Al-Quran dan juga Al-Hadis. Baik. Jadi sini hari ini kita akan belajar satu hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di bawah bab, ya, bawah bab, sekejap ya. Okey, bawah bab man ajabal futya bi isyaratil yadi war ra'si. Bab orang yang memberikan fatwa ataupun orang yang menjawab persoalan dengan menggunakan isyarat tangan dan juga kepala. Jadi di sini Al-Imam Al-Bukhari ingin menyatakan kepada kita, ibu-ibu, ya, boleh kalau ada seorang tok guru tu, dia tidak menjawab secara lisan, tetapi sekadar dia bagi bahasa isyarat, tangan ataupun kepala ataupun apa-apalah dia bagi bahasa isyarat. Jadi dia nak sebutnya boleh perbuatan tersebut, dan tidaklah kita katakan bila tok guru tu bagi bahasa isyarat, itu maknanya tok guru tu dia belum lagi mengeluarkan fatwa ke apa, tak. Maknanya dengan bahasa isyarat pun sudah dikira, ya. Baik. Imam Bukhari berkata, haddatsana Musa bin Ismail. Okey. Ibu, Musa bin Ismail ni tok guru Bukhari lah. Haddatsana Musa bin Ismail. Qala haddatsana Wahib. Wahib tok guru kepada Musa. Qala haddatsana Ayyub. Ayyub tok guru kepada Wahib. An Ikrimah. Okey. Ayyub ambil hadis itu daripada Ikrimah, guru beliau. Dan Ikrimah mengambil hadis itu daripada Ibn Abbas, ataupun nama sebenarnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sepupu dan juga anak saudara Nabi SAW. Jadi Ikrimah ni merupakan orang yang banyak belajar Al-Quran daripada Ibn Abbas, pun turut meriwayatkan hadis daripada beliau. Okey, apa dia?
anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, suila fi hajjatihi, telah ditanya semasa baginda sedang mengerjakan ibadah haji. Okey, berapa kali Nabi sallallahu alaihi wasallam buat haji? Sekali je, ya. Dalam hidup Nabi, Nabi hanya ada kesempatan untuk melakukan satu kali sahaja haji, ya. Baik. Faqala zabahtu qabla an armi. Rasulullah, saya telah sembelih. Kita ada bincang hadis ni sebelum ni. Tapi kita bincang hadis tu dalam keadaan dalam bab memberikan fatwa ketika berada atas haiwan. Ya, Isunya Ustaz. begitu. Hadis yang sama tapi isunya lain. Kalau sebelum ni isunya memberikan fatwa ketika berada atas haiwan tunggangan. Hari ini isunya memberikan fatwa dengan menggunakan isyarat tangan dan juga kepala. Itu ya, ibu-ibu. Jadi hadis yang sama tapi isu berbeza. Baik. Zabahtu qabla an armi. Rasulullah, saya telah sembelih haiwan sebelum saya menontar di jamrah. Fa'auma biyadihi, maka Nabi SAW memberikan isyarat dengan jarinya, dengan tangan baginda, tak ada masalah. Jadi macam mana isyarat dia? Saya pun tak tahulah. Kita pun tak tahu macam mana cara Nabi bagi isyarat. Kod-kod ada sahabat yang menceritakan isyaratnya bagaimana, diceritakan kepada anak murid, diceritakan kepada anak murid, wallahualam. Tapi kalau kita pun macam itulah. Kita bagi bahasa isyarat tangan, menunjukkan tidak ada masalah, ya. Qala wala haraj. Beliau baginda memberikan isyarat tangan untuk menunjukkan tidak ada masalah, ya. Qala, sahabat yang lain pula menyatakan, halaqtu qabla an azbah. Saya pula Rasulullah telah bercukur sebelum saya menyembelih haiwan, Fa'auma'a biyadihi wala haraj. Nabi memberikan bahasa isyarat dengan tangannya untuk menunjukkan perbuatan itu dibolehkan, ya. Untuk menunjukkan perbuatan itu dibolehkan. Baik. Jadi ibu-ibu sekalian, di sini kita dapat melihat bagaimana Nabi SAW telah menggunakan bahasa isyarat dengan menggunakan tangan. Okey. Tapi bagaimana pula dengan isu kepala? Ya, bagaimana dengan isu kepala? Sekejapnya. Okey. Kalau kepala ni sebenarnya dia ada dalam riwayat yang lain. Dalam ini Imam Bukhari dia bawa satu je hadis. Tapi di sini ada syarahan daripada Ibn Hajar, wa birra'si mustafadah min hadis ya Asma radhiyallahu anha faqat. Hadis yang menunjukkan Nabi SAW memberikan bahasa isyarat menggunakan kepala ada diriwayatkan daripada hadis Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma. Jadi sini tuan-tuan ya, ibu-ibu. Dan kadang-kadang dia macam ni. Apa maksud qala? Kak Syida, apa maksud qala? Telah berkata Rasulullah Berkata kan? Qala berkata. Contohnya qalat apa nama penuh Kak Syida? Syahidah kan? Ya, Syahidah. Sayyidatul Akmal. Sayyidatul. Sayyidatul Akmal. Sayyidah al-Akmal. Itu. Sayyidah al-Akmal. Baik. Kalau kita sebut qalat sayyidah. Qalat sayyidah. Berkata kan? Qalat Anis. Berkata Anis. Baik. Tapi sebenarnya kalau dalam ucapan bahasa Arab, qala ataupun qala, dia tidak semestinya berkata tu dengan lisan. Ya. Qala tidak semestinya berkata dengan lisan. Contohnya begini ibu-ibu Cuba kita lihat satu pernyataan daripada Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Okey, saya taib. Al-mu'min yara zunubahu. Okey, ini hadis dia Al-mu'min yara zunubahu ka'annahu, sorry, nampak. Qa'idun tahta jaban. Okey, kenapa lambat benda ni?
Tengok yang ada baris. Okey, yang ni pun okey. Ada baris dia. Oh, dah boleh dah. Okey, tengok kata Abdullah bin Mas'ud. Innal mu'min yara dhunubahu ka'annahu fi asli jabal. Yakhafu an yaqa'a alaihi. Sesungguhnya mukmin melihat dosa-dosa yang dia lakukan seakan-akan dia berada di bawah bukit dan dia bimbang khawatir bukit akan menimpa dia. Okey, satu. Wa innal fajira yara dhunubahu kazubabin waqa'a ala anfihi. Manakala orang yang jahat pula melihat dosa-dosa yang dilakukan ibarat lalat yang hinggap di hidung. Lalat kan dia hinggap hidung, kita halau dia datang balik, kita halau dia datang balik. Artinya melakukan dosa berulang kali, iyazambillah. Qala bihi, nampak Ini perkataan dia. Qala bihi hakaza fatara. Macam ni. Qala tu berkata. Tapi apa maksud berkata di sini? Oh, bukan berkata. Tetapi Nabi menggerakkan tangannya begini. Okey, macam lalat hinggap hidung, kita pun halau. Lalat datang balik, kita pun nak halau. Halau-halau macam tu kan. Jadi qala di situ artinya Nabi menggerakkan tangan masa bercakap. Abdullah bin Mas'ud. Dia sebut, sesungguhnya orang yang jahat melihat dosa ibarat lalat yang hinggap di hidung. Dia buat macam ni. Jadi qala tu bukan berkata, tetapi qala bermaksud menggerakkan tangan. Jadi di sini kita nak kena fahamlah kaedah bahasa Arab tu sendiri. Okey, jadi di sini hadis Nabi SAW, riwayat yang ini daripada Ibn Abbas, Nabi menggunakan bahasa tangan, tapi ada dalam riwayat yang lain iaitu daripada Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma menunjukkan isyarat dengan kepala. Okey, baik. Kemudiannya ibu-ibu sekalian, satu je maklumat tambahan yang boleh kita bincangkan iaitu berkaitan dengan nama Wahab tadi. Nampak ini nama Wahab. Haddatsana Wuhaibun. Haddatsana Wuhaibun. Wahib ni apa maksud dia? Wahib ini dipanggil bitasghir wa huwa ibn Khalid. Baca dengan tasghir, namanya ialah Wuhaib bin Khalid. Okey, apa maksud tasghir? Tasghir ini artinya kecil. Kalau tasghir ini mengecilkan. Kalau kita nak kata contohnya ibu-ibu, naharun. Naharun ni ialah sungai, ya. An-nahru sungai. An-nahru sungai. Tapi kalau kita nak kata sungai yang kecil, kita kata nuhairu. Dia tasghir, dia membawa benda yang kecil. Nuhair, sungai kecil. Kitabun, buku. Ya, kitabun, buku. Kalau kita nak kata yang kecil, kutaibun, buku yang kecil. Kutaibun. Jadi sebenarnya dia bukan isu kecil sahaja. Kalau orang ni macam mana pula kalau kecil? Dia menunjukkan nafas manja. Budak kecil kan, budak yang kita manja-manja kan. Maka sebagai contoh, kalau ada orang yang bernama Anas, kita pun nak panggil bahasa manjanya macam mana? Unais. Kalau ada orang nama Aish, kita panggil Uwaish. Termasuklah Aisyah. Aish ataupun Aisyah, kita panggil Uwaish. Kalau Karim, kita panggil Qurayyim. Ya. Kalau Sahal, kita panggil Suhail. Kalau anak saya Abdullah, kadang-kadang saya panggil Ubaidullah. Jadi itu cara panggilan manja. Kalau Bani, ya Bani Adam, wahai anak Adam, panggilan manja ialah Bunai ataupun Buni. Ya Bunai ataupun ya Buni. Jadi begitu juga dengan nama Wahab. Nama Wahab ini, kalau Wahab ini dia maknanya panggilan yang biasa. Maka panggilan yang manja ialah Wuhaib. Cuma ulama ini, iaitu ulama ini memang namanya Wuhaib. Tapi ceritanya kalaulah ada orang nama Wahab, kita boleh panggil dia Wuhaib. Kalau ada orang nama Anas, kita boleh panggil Unais. Anis pun sama kot, boleh panggil Unais, saya pun tak pasti ya. Baik, itu cara panggilan dia. Tapi saya pun tak pandai teknik nak mengubah nama kepada tasghir tadi. Macam mana cara pengubahan namanya tu, dia ada kaedah dalam bahasa Arab
Yang tu bukan kepakaran saya lah ibu-ibu sekalian ya. Okey, baik. Ini hadis yang pertama berkaitan dengan memberikan isyarat menggunakan tangan. Sekarang ni cuba kita lihat yang lain pula ya. Bab menjawab isyarat dengan tangan ni, kita tengok yang lain, iaitu hadis, sekejap ya. Yuqbadul ilm. Adakah di sini Okey, saya tengok jap. Oh, masalahnya baris. Masalahnya tak ada baris. Yang ni oh, yang ni yang tadi. Sekejap ya ibu, sorry. Mana dia punya yuqbadul ilmi wa yazharul. Macam mana saya nak cari hadis tu pada ibu-ibu ya? Yuqbadul ilmi wa yazharul jahlu. Okey, ni insya-Allah betul. Okey, cantik. Ini kata Bukhari, hadis ini pun dalam bab man ajabal futya bi isyaratil yadi war ra'si. Bab orang yang menjawab fatwa dengan menggunakan isyarat tangan dan juga kepala. Okey, apa kata Bukhari? Haddatsanal Makki bin Ibrahim. Qala akhbarana Hanzalah bin Abi Sufyan. An Salim qala sami'tu Aba Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, saya dengar sendiri Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, yuqbadul ilmu wa yazharul jahlu wal fitan wa yaksurul harju. Okey. Wa yaksurul harju. Qila ya Rasulullah wa mal harju ataupun wa mal haraj, faqala hakaza biyadihi faharrafaha ka'annahu yuridul qatl. Okey. Macam mana ni? Guru kepada Bukhari namanya Al-Makki bin Ibrahim. Hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan yuqbadul ilmu, ilmu akan diangkat, ya, ilmu akan dicabut. Ya, ilmu akan dicabut ataupun hilang. Wa yazharul jahlu, kejahilan akan semakin jelas. Wal fitan, dan juga fitnah. Bukan sahaja kejahilan, bahkan fitnah pun akan menjadi semakin jelas, yakni semakin kuat, bermaharajalela. Wa yaksurul harju, dan haraj akan semakin banyak. Baik, maka sahabat pun pelik, apa benda harju ni, tak biasa dengar. Maka sahabat pun bertanya, bertanyalah para sahabat dan tak tahu siapa yang tanya. Ya Rasulullah, wa mal haraj. Wahai Rasulullah, apakah maksud haraj itu? Faqala hakaza biyadihi. Maka Nabi pun berkata dengan tangannya. Oh, kita akan berkata kan? Maknanya Nabi menggerakkan tangannya, menggunakan isyarat dengan tangannya. Faharrafaha ka'annahu yuridul qatl. Nabi buat isyarat dengan tangannya seolah-olah menunjukkan pembunuhan, yang mana kalau kita sekarang ni ibu-ibu sekalian, kita buat macam ni, minta maaf ya, kita buat macam ni. Dan itu pun yang ada dalam hadis ya. Itu ada dalam hadis yang mana Nabi SAW, yang mana ada seorang ulama yang namanya Abu Asim memberikan isyarat begini seolah-olah memenggalkan kepala. Jadi di sini Nabi SAW telah memberikan maksud terhadap al-haraj dengan menggunakan bahasa isyarat tangan. Ya, nak tunjuk boleh. Bila mengajar ni kita boleh menggunakan bahasa isyarat yang difahami oleh sesiapa yang menjadi murid. Sebabnya begini ibu-ibu sekalian, saya masih ingat dengan minta maaf, masa saya belajar dulu, orang kata tok guru ni dia kena cakap terus terang dengan anak murid, supaya anak murid ni tak ada tersilap faham dengan maksud yang disampaikan oleh tok guru. Kata orang lah.
Maka bila Tok Guru mengajar ni, dengan minta maaf ibu-ibu, kalau Tok Guru sebut anggota sulit secara bahasa terus terang, direct sebut. Bukannya dengan menggunakan bahasa skema. Kalau kita menggunakan bahasa skema yang bahasa Melayu gunakan, itu tak apalah. Ini dia menggunakan bahasa tempatan yang mana kita dengar pun kita rasa tak patut dan tak wajar untuk disebutkan. Okey. Jadi sebenarnya tak timbul isu tersebut. Kerana seseorang itu masih boleh menggunakan bahasa isyarat ataupun guna sahajalah bahasa yang memang dipertuturkan dalam bahasa Melayu yang betul, dan itu tidak akan menunjukkan perkataan yang kurang sopan ataupun minta maaf, perkataan lucah. Okey. Jadi kalau kita guna bahasa yang kiasan pun orang boleh faham. Kalau bukan bahasa kiasan pun kita menggunakan bahasa Melayu yang betul. Orang boleh faham. Tapi bila kita guna bahasa Melayu tempatan, maka ia akan menunjukkan satu benda yang kotor, satu benda yang jelek, dan pengajian agama pun jadi rasa macam tak seronok kerana guru telah tersilap dalam memilih kalimah. Tengok Nabi SAW. Nabi menggunakan bahasa isyarat. Dan adakah ia akan menimbulkan salah faham kalangan sahabat? Adakah bila Nabi buat begini sebagai contoh, kalau betul kalau betul Nabi buat begini, adakah sahabat ni akan fikir benda lain? Tak ada, saya kira semua orang boleh faham. Bila kita buat isyarat begini, itu isyarat pembunuhan. Maknanya bila disebutkan wayak surul harju, artinya akan berlaku banyak pembunuhan ataupun boleh difahami sebagai peperangan. Tapi standardnya pembunuhan. Maka benda ni boleh. Baik. Kalau mengikut Al-Kirmani, seorang ulama yang pernah mensyarahkan Sahihul Bukhari, dan beliau pun ada kitab iaitu Syarhul Kirmani terhadap Sahihul Bukhari. Al-harju ni ialah fitnah dan difahami sebagai pembunuhan, difahami sebagai pembunuhan. Kerana apa? Kirmani menyatakan kerana pembunuhan itu terhasil daripada fitnah. Kerana fitnah lah maka berlakulah pembunuhan. Okey. Jadi di sini ibu-ibu sekalian, walaupun kita boleh faham bahawa al-harju artinya pembunuhan, Okey, selesai. Ada persoalan dulu ke untuk setakat ni? Sebelum kita pergi, okey, silakan Kak Syeda. Okey, maksudnya Nabi SAW menggunakan bahasa isyarat tu dalam keadaan dia nak menyampaikan sesuatu isu tu dalam keadaan dia tak sepatutnya menggunakan perkataan, ataupun ketika tu Rasulullah SAW tengah sibuk ke, ataupun situasi macam mana tu Ustaz? Saya pun tak berani nak katalah Kak Syeda, sebab benda tu tak dinyatakan pun dalam hadis. Satu. Dan benda tu pun tak ada dikupas oleh ulama-ulama hadis. Kenapa Nabi SAW menggunakan bahasa isyarat. Tapi saya tengok benda tu benda yang biasalah kita manusia kan. Kadang-kadang kita guna bahasa isyarat je. Kerana mungkin bahasa isyarat itu lebih mendalam dia punya maksud dia dibandingkan kalau kita bercakap kan. Nak kata Nabi ni sibuk sangat sampai tak bercakap, rasa macam tak juga. Tapi kadang-kadang dengan bahasa isyarat tu dia lebih meyakinkan. Contoh kan, kalau anak kita tanya, boleh tak kalau saya nak sekian-sekian, kita pun tunjuk macam ni je. Jadi kadang-kadang dengan bahasa boleh je kita sebut, boleh. Tapi bila kita tunjuk macam ni, mungkin kadang-kadang ia lebih memberikan semangat pada anak kita mungkin. Jadi bahasa isyarat ni mungkin sesuai lah kot Kak. Sesuai untuk digunakan pada masa tersebut. Wallahualam. Kadang-kadang kita geram dengan satu benda tu, kita buat muka, memek muka. So dengan memek muka tu lebih menggambarkan itulah perasaan kita yang terselah daripada memek muka kita itu sendiri. Jadi kadang-kadang orang ni bila tengok memek muka orang tu, dia lebih rasa bimbang pula. Bila kalau orang tu marah kan, berbanding dengan ucapan. Boleh jadi dia tunjuk muka tu supaya tidak terkeluar kata-kata yang tak baik. Jadi ini semua perlu disesuaikan dengan keadaan. Wallahualam. Kak Nis, silakan Kak Nis. Ustaz, macam Rasulullah SAW diam tu pun bahasa isyarat kan? Diam tu dia dipanggil sebagai takrir, yakni persetujuan Nabi terhadap sesuatu benda
Nabi nak kata benda tu boleh dibuat, maka Nabi diam. Kenapa Nabi tak Tak tegar. bagi Tak respon? tegar. Dia gini. Dia itu memang kita kata boleh kata style lah masing-masing kan. Dan Nabi dia cuma style Nabi ni dia ada sebab. Maknanya dia ada kaedah yang tertentu. Okey, kalau benda tu tak elok mesti Nabi tegur. Kalau benda tu tak elok mesti Nabi tegur. Tapi kalau benda tu Nabi diam, bermakna benda tu boleh dibuat. Tapi adakah kalau benda tu boleh dibuat, dia timbul isu yang lain. Adakah benda tu memang Nabi nak kempen ataupun Nabi sekadar nak kata bolehlah dibuat. Macam dalam kes daging dhab sebagai contoh. Khalid bin Walid radhiyallahu an makan daging dhab sebagai contoh. Dan Nabi diam. Bila Nabi diam, ulama menyatakan maknanya makan daging dhab itu harus. Kalau makruh, kalau benda tu haram, pasti Nabi tegur. Jadi Nabi tak tegur, menunjukkan harus. Okey. Tapi adakah Nabi kempen makan daging dhab? Nabi tak kempen. Cuma sekadar nak kata hukumnya harus. Siapa nak makan, makanlah. Siapa tak nak makan, tak payah makan. Okey, itu maksudnya diam Nabi. Jadi diam Nabi ni dia berbeza dengan diam seorang wanita. Yang mana kalau ikut as-sukut alamatur ridha tu kan. Diam seorang wanita tu tanda keredaan dia. Tapi diam seorang wanita tanda keredaan itu dia bukan terpakai dalam semua keadaan. Dia tak sama dengan Nabi SAW. Diam Nabi confirm menunjukkan benda tu boleh. Diam seorang wanita tak semestinya. Dia kena tengok keadaan, dia kena tengok suasana, dia kena tengok zaman. Bahkan kadang-kadang diam seorang wanita tu dia protes, boleh jadi dia setuju. Jadi nak kena tengok pelbagai sudut lagi. Ia berbeza dengan Nabi SAW kerana Nabi dia clear. Kalau benda tu benda mungkar, Nabi akan tegur terus. Bila Nabi diam, artinya benda tu boleh dibuat. Wallahualam. Okey, faham Ustaz. Terima kasih. Sama Kak Anis. Dia sama dengan satu hadis lagi, cerita yang saya sebut daripada cerita tentang Ummuna Aisyah. Minta maaf ya ibu tak ada di sini. Saya nak cari pun, saya cari sekejap boleh Saya cari sikit je. Okey. Minta maaf sepatutnya saya cari awal-awal tadi tapi tadi saya duk kalut benda lain. Tambah-tambah hari ni pun mula hantar anak ke sekolah kan. Ataitu Aisyah wa hiya tusalli. Nampak saya type bahasa Arab ni. Fakultu kemudiannya Sahihul Bukhari. Okey. Ini hadis dia. Kitabul Ilmi. Okey. Maknanya dalam kes menjawab dengan bahasa isyarat ni, Imam Bukhari datangkan 3 hadis. Imam Bukhari datangkan 3 hadis. Okey, apa cerita dia ni? Ini cerita yang disampaikan oleh Asma. Asma ni ibu, dia kakak Aisyah, Ummuna, tapi kakak melalui ibu yang berbeza. Abu Bakar ni rasanya dia ada 4 orang isteri. Isteri yang pertama namanya Qutailah. Tapi mungkin saya dah pernah terangkan. Sahabat Nabi ataupun orang Arab dulu kahwin ramai kerana jumlah lelaki yang terkorban dalam perang tu ramai. Menyebabkan ramai jadi balu dan budaya masyarakat masa tu, orang wanita jarang bekerja. Yang kerja ni orang lelaki. Ya. Jadi dia sama kalau kita tengok di Bangladesh kan sebagai contoh, orang wanita duduk di rumah aja. Saya dah tanya ramai dah orang yang kerja Petronas. Orang isteri mereka duduk di rumah dan mereka lah yang bekerja dan hantar duit pada setiap bulan. Jadi wanita pada zaman Nabi tu pun ada yang bekerja tapi jumlahnya sedikit. Mungkin kerana ruang pekerjaan masa tu tak sesuai untuk kaum wanita, mungkin. Okey. Ataupun maknanya ruang pekerjaan masa tu masih lagi tidak luas sebagaimana zaman sekarang. Sekarang ni macam-macam. Jadi mereka ni bila keadaan wanita ni bila kematian suami, mereka pun tak ada punca pendapatan yang baik, mereka jadi armalah. Armalah ni artinya orang hilang sumber pendapatan. Hilang tempat bergantung, hilanglah sumber pendapatan. Itu armalah. Jadi sebab itulah orang Arab, terutamanya sahabat Nabi dulu, mereka akan kahwin dengan balu isteri mereka untuk menyelamatkan orang yang kehilangan tempat bergantung, di samping memberikan bantuan kepada anak-anak yatim yang menjadi anak tiri mereka.
Okey, itu kena clear. Bukannya sahabat Nabi ni gila berpoligami, tak. Tapi mereka nak memberikan bantuan. Dan kalau benda tu berlaku di Malaysia sekalipun, iyazan billah, kita berlindung pada Allah. Mana berlaku peperangan, ramai lelaki terkorban, takkanlah kita nak biarkan wanita-wanita yang begitu ramai, begitu je. Tapi sekarang di Malaysia tak berlaku, alhamdulillah. Baik. Jadi Abu Bakar ni dia kahwin dengan Qutailah, dia dapat 2 orang anak. Satu Asma, yang kedua Abdullah. Kemudian baru dia kahwin dengan yang kedua, iaitu Ummu Ruman. Dia dapat anak namanya Aisyah, Ummuna, dan juga Ummul Mukminin, dan juga Abdul Rahman. Beliau kahwin dengan Asma binti Umais, seorang wanita yang sangat hebat, dan wanita itu yang menguruskan jenazah Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dapat anak nama Muhammad kot. Dan begitulah, ada lagi yang keempat saya lupa. Jadi Asma ni kakak kandung berbeza mak lain-lain. Jadi mak Asma ni nama Qutailah tu tak tahu memeluk Islam ke tak memeluk Islam. Sekadar maklumat dalam hadis menyatakan beliau kafir. Tapi adakah beliau memeluk agama Islam selepas itu? Ada kemungkinan. Jadi wallahualam kita tak tahu, tak ada catatan sejarah. Baik. Kata Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma, qalat ataitu Aisyata radhiyallahu anha wa hiya tusalli. Saya datang jumpa dengan Aisyah dalam keadaan beliau sedang salat. Masa tu beliau sedang salat. Faqultu ma sya'nun nas. Maka saya pun tanyalah Aisyah, apa yang berlaku pada orang sekarang ni? Ya. Okey, apa yang berlaku sekarang ni pada orang? Fa asyarat ila sama fa idzan nasu qiyam. Maka Ummuna Aisyah pun memberikan isyarat ke langit, ternyata orang sedang salat. Masa tu rasanya permulaan ke macam mana ya, saya pun tak pasti. Tapi masa tu dia sedang salat. Asma datang sembang dengan Aisyah tu masa tu dia sedang salat. Maka bila dia tanya apa yang berlaku, maka Ummuna Aisyah tunjuk isyarat ke atas. Rupa-rupanya orang tengah salat masa tu. Faqalat subhanallah, qultu ayatun fa asyarat bi ra'siha ay na'am. Maka saya pun menyatakan Ummuna Aisyah sebut, Ummuna Aisyah tunjuk bahasa isyarat ke atas. Kemudiannya beliau menyatakan subhanallah, disebut. Maka Asma pun bertanya, ayatun, apakah ada tanda kebesaran Allah? Maka Ummuna Aisyah pun menjawab dengan kepalanya, fa asyarat bi ra'siha, dia anggut. Ai na'am. Okey. Kita tak faham lagi apa cerita ni, ayat lah apa benda, tak apa. Kita baca dulu hadis ya. Faqumtu hatta tajallani al-ghashyu faja'altu asubbu ala ra'si al-ma' fahamidallah azza wa jal an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa asna alaih. Sekian. Kemudian saya pun berdiri solat sehingga saya mula rasa nak pengsan. Rasa lama sangat tu rasa nak pengsan, maka saya pun basahkan kepala saya dengan air. Ya. Maka saya pun basahkan kepala dengan air. Kemudian barulah Nabi sallallahu alaihi wasallam siap solat. Nabi pun memuji Allah, Nabi pun cerita macam-macam, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Okey, apa cerita sebenarnya? Cerita sebenarnya masa tu sahabat Nabi sedang mengerjakan solat yang namanya gerhana matahari, ya. Sahabat Nabi masa tu sedang mengerjakan solat gerhana matahari. Jadi Asma datang tu, Asma terpinga-pinga, solat apa yang berlaku pada waktu siang ni. Dia tengok Ummuna Aisyah duduk berdiri, tapi dia pun tak tahu Ummuna Aisyah buat apa sebenarnya kan. Boleh jadi dia tak tahu ataupun dia tahu tapi dia nak tanya. Antara dua tu lah. Maka dia tanya, Ahmad Syanun Nas, apa yang berlaku sekarang ni? Orang ramai-ramai duduk berdiri masa ni. Biasanya tak ada orang duduk solat ramai-ramai pada masa ni. Itu yang pelik. Asma rasa pelik. Maka dia tanya Ummuna Aisyah, apa yang berlaku sebenarnya? Aisyah pun bagi syarat ke langit. Seraya menyatakan subhanallah. Macam tu lebih kurang. Kalau saya silap tu, saya minta maaf lah. Kita pun tak tahu macam mana Ummuna Aisyah buat isyarat. Tapi berkurang masa salat tu, dia punya atas subhanallah. Maka
Asma pun tanya, ayah ni maknanya ada apa-apa yang besar ke yang berlaku sekarang ni? Ayah ni mana ada petanda kebesaran Allah ke yang berlaku? Okey. Maka dia pun angguk. Angguk dalam solat. Maka Asma pun tahu ini pasti solat yang penting, kerana dalam Islam ni dah ada satu perbahasan ulama, kalau berlaku sesuatu peristiwa, adakah kita dianjurkan untuk salat seperti bencana ataupun apa-apalah peristiwa besar yang berlaku, termasuk gerhana, banjir dan sebagainya. Bolehkah kita salat? Maka Asma bila dia tahu macam tu, dia tahu semua orang sedang salat, maka dia pun cepat-cepat bersedia untuk salat. Tapi kerana terlampau lamanya salatun Nabi SAW, beliau hampir pengsan, ya, kerana terlalu lama, hatta tajallani al-ghashyu, sehingga saya rasa nak pengsan. Ibu-ibu, saya kira sebenarnya Asma memang tahu pun Ummuna Aisyah sedang solat, namun dia nak sembang, dia nak tahu juga kenapa solat pada masa tersebut, solat apa sebenarnya. Baik. Jadi di sini ada beberapa benda yang kita nak belajar. Bahawa tu Nabi ceritalah, Nabi nampak neraka, Nabi nampak syurga, kemudian Nabi cerita berkaitan dengan Dajjal dan sebagainya. Tak apalah yang tu. Kita nak ambil isu isyarat tadi. Yang pertamanya, ini menunjukkan Imam Bukhari, dia nak menegaskan kita boleh menggunakan bahasa isyarat untuk menyampaikan sesuatu maklumat. Itu yang penting. Itu poin yang dia nak sampaikan sebenarnya. Memberi bahasa isyarat sudah memadai, ya, untuk memahamkan orang tentang boleh ke tak boleh, tentang benda tu apa dia sebenarnya. Dengan bahasa isyarat orang dah faham dah. Okey, satu. Maknanya ilmu boleh berkembang dengan bahasa isyarat. Bukannya mesti Tok Guru bercakap benda yang terus terang, menggunakan bahasa yang terlalu berterus terang, terutamanya dalam benda-benda yang memalukan, kononnya untuk supaya murid-murid tidak terkeliru. Tak ada. Sebenarnya tak terkeliru pun, tak pernah orang terkeliru dengan menggunakan bahasa kiasan ataupun bahasa isyarat, pun mesti menggunakan bahasa isyarat yang tepat, yang betul. Ya. Baik, yang kedua, hadis ini menunjukkan keharusan untuk kita bersembang dengan orang yang sedang salat sekiranya kita perlu berbuat demikian. Ya, boleh. Orang yang tidak salat bersembang, bertanya kepada orang yang salat, ia dibolehkan. Ya, contoh. Contohnya macam mana? Contohnya Kak Syida sedang salat, ataupun Dr. Abdul Rahman sedang salat. Dan Kak Syida ni nak tahu di mana kunci kereta. Sebab Kak Syida nak hantar barang ke rumah Kak Ain sebagai contoh. Kak Ain ada ke di sini? Kak Ain tak ada. Ke rumah Kak Syah lah. Nak hantar rumah ke... Kak Syah pun tak ada? Tadi ada. Okey, tak apa. Kak Ana pun tak ada? Tak ada ni. ID kan pas dia sekolah. Masih okey. Kak Syah nak hantar barang ke rumah Kak Siti. Contohnya nak ambil kereta. Kak Siti dekat je, Kak Siti dekat rumah Kak Ain kan. Maka Kak Syida pun pergi, Kak Syida cari kunci kereta tak jumpa. Maka Kak Syida pun tanya Dr. Abdul Rahman. Tanya, abang mana kunci kereta? Okey, sedangkan Dr. Abdul Rahman sedang salat. Adakah ia dibolehkan? Ya, dibolehkan seseorang bertanyakan kepada orang yang sedang salat. Abang, kunci kereta di mana? Maka Dr. Abdul Rahman boleh menggunakan bahasa isyarat sekiranya dia mampu. Kalau tak mampu, tak ada kata apalah. Ataupun dia macam ni. Kalau kunci tu ada dalam poket, boleh Dr. Abdul Rahman seluk poket, bagi pada Kak Syida. Ataupun kalau Dr. Abdul Rahman boleh bagi bahasa isyarat, tunjuk di depan sebagai contoh, maka tunjuk di depan. Ataupun nak tunjuk ada dalam bilik atas, maka tunjuk bahagian atas. Ataupun kalau memang tak tahu dah nak bagi bahasa isyarat macam mana, kerana kunci tu ada dalam beg dan nak tunjuk beg tu macam mana, bentuk beg tu payah, maka Dr. Abdul Rahman boleh memberikan isyarat macam ni. Yang ni, tunggu sekejap. Tunggu sekejap. Sabar, nanti abang akan pecut salat, bagi laju sikit. Okey. Maknanya boleh kalau kita nak sembang dengan orang yang sedang salat. Baik. Begitu juga kalau kita nak tahu orang ni solat witir ke solat tarawih, pun boleh kita tanya sebenarnya orang yang sedang salat. Kita tanya, solat witir ke tarawih? Tarawih? Dia pun giling. Witir?
dan angguk sebagai contoh. Dibolehkan. Jadi di sini dibolehkan orang yang tidak solat untuk bersembang dengan orang yang solat. Termasuk kalaulah kita tahu kereta kawan kita ni blok kereta orang lain. Dia sibuk solat sunat ni. Sedangkan kereta dia blok kereta orang lain nak keluar. Maka kita pun untuk beritahu orang tu, tunggu sekejap, saya nak maklum pada dia sedang solat. Kita pun pergi, kita beritahu dia, Anis, orang kereta kereta Anis halang kereta orang tu. Maka Kak Anis pun boleh menggunakan bahasa isyarat untuk supaya Kak Syida ambil kunci kereta tersebut, tolong alihkan kereta tu sebagai contoh. Ataupun ambil je kalau kunci tu ada di poket, ambil kunci di poket, berikan pada Kak Syida supaya alih kereta tersebut. Ia dibolehkan. Dan orang yang sedang solat pun, ibu-ibu sekalian, boleh berbual dengan orang yang tidak solat dengan menggunakan bahasa isyarat. Dibolehkan, tidak ada masalah. Saya sendiri pun berapa kali anak saya terutama darjah 1 tu tanya, datang tengah kita solat, masa tu dia awal-awal darjah 1 lah, ya, awal-awal darjah 1. Dia datang, dia pun tanya, Baba boleh makan tak? Jadi kita nak kata apa? Kita tengok dia sekejap, kita pun angguk. Jadi dia tahu, okey, Baba bagi makan benda tu. Dengan cara kita mengangguk. Okey. Tu Puan Aidan pun sebut, anak tengah tanya soalan, tiba-tiba automatik angguk. Ya. Tak ada masalah. Boleh angguk. Boleh angguk. Boleh geleng. Contohnya, anak kata, boleh tak nak tengok YouTube? Nah, YouTube kita dah hadkan. Boleh tengok sekejap je dalam satu hari. Dia pun datang. Tanya Umi, boleh tak nak tengok YouTube? Kita pun geleng. Sebagai contoh. Dalam solat. Dibolehkan. Kan kita buat tahu, ya buat tahu si anak-anak dah tunggu ni. Nak tahu keputusan kita, boleh ke tak boleh? Kalau tak boleh, dia takkan minta. Kalau boleh, dia nak buka. Dia nak tahu keputusan. Dan kalau budak-budak, selagi mana tak dapat jawapan, dia akan tanya beberapa kali. Jadi di sini kita kita berikan jawapan dengan menggunakan bahasa isyarat, sama ada isyarat kepala, angguk ataupun geleng, ataupun kita bagi bahasa tunjukkan tanda, boleh. Tanda ibu jari kan. Boleh, silakan. Ataupun macam ni, silakan. Jadi di sini boleh orang yang sedang solat memberikan bahasa isyarat ataupun tak boleh banyak kali. Tapi kalau macam ni, Puan Syairah, macam ni, kemudian tarik balik, baru sekali baru. Bukannya 2 kali. 1, kembali semula. Jadi baru 1 pergerakan. Kalau angguk ni dia kecil. Dia bukan pergerakan yang besar. Angguk ni pergerakan yang kecil. Tapi janganlah angguk banyak kali. Angguk 2-3 kali, sekali 2 kali cukup lah. Okey, maknanya dibolehkan. Dibolehkan orang yang sedang solat untuk bergerak kalau ada apa-apa tujuan. Contohnya saya ni kadang-kadang kita solat di ruangan tamu ni tak jauh daripada pintu. Tengah solat dan dalam masa tu datanglah barang. Kalau makanan tu lain lah, kita boleh beritahu dia awal-awal kan. Kami solat, letak je makanan sebagai contoh. Tapi ni barang-barang pos lah, apa tiba-tiba datang masa kita solat, dia duk panggil-panggil kita. Jadi biasa saya kalau solat, saya akan bergerak ke hadapan, saya akan buka pintu luas-luas supaya dia nampak dan dia perasan. Bila kita buka pintu tu, dia akan perasan, pintu berbunyi. Dan di situ dia pun nampak jauh-jauh, oh sedang solat. Jadi saya akan terpisah, saya akan ke depan, makmum tu duduk belakang. Saya akan ke depan, saya buka pintu, saya bagi dia nampak hujung-hujung tu bahawa saya sedang menunaikan solat. Tapi Masya Allah, ibu-ibu sekalian, kebanyakan orang hantar barang ni bukan jenis mengintai. Dia bukan jenis intai pintu ketak. Tapi dengan harapan bila kita buka pintu tu, bunyi tu dia perasan bahawa kita sedang melakukan sesuatu dan harapnya dia intailah sikit-sikit. Kita sebenarnya kita buka pintu tu nak bagi isyarat. Jadi dia intai sikit, nampaklah kita sedang solat sebagai contoh. Jadi di sini ibu-ibu sekalian, artinya boleh kita melakukan perbuatan yang menunjukkan interaksi antara al-musalli wa ghairil musalli, antara orang yang salat dengan orang yang tidak salat. Boleh. Okay, baik. Ada sebarang persoalan? Silakan. Ustaz nak tanya. Puan Syairah. Kalau contohlah buat mimik muka ataupun gerak badan ataupun bahasa isyarat kan, dia boleh dikira sebagai mengumpat tak Ustaz? Semula-semula. Kalau apa? Kalau kita buat macam bahasa isyarat lah, buat mimik muka ke ataupun gerak badan kan, kira mengumpat tak? Macam contohlah kita tengah bercakap dengan seseorang pasal seseorang tu.
Macam mungkin dia pelik Oh. pakaian ke. Jadi kita buat macam kenyit mata ke, buat menyut muka ke, itu dia kira mengumpat Saya tak? faham Puan Syairah. Dia adakah ia dianggap sebagai mengumpat? Saya rasa bukan mengumpat istilah yang tepat. Tapi istilah yang tepat ialah sebagaimana disebutkan dalam suratul Humazah. Wailul likulli humazatil lumazah. Ya. Kalau wailul likulli humazah dulu kan. Humazah ni dia benda dalam. Lumazah ni benda luar. Benda luar ni benda luar yang nampak. Nampak. Kita mengata dia direct. Mengata, alah kamu ni kolot lah. Contoh direct kata, kamu ni sekian-sekian, menyakitkan hati orang. Jadi dia merangkumi semua tu. Apa sahaja kata-kata, sama ada gosip, sama ada marah, sama ada mencaci, sama ada merendahkan, sebagainya, itu semua termasuk dalam kategori lumazah. Humazah pula di dalam, benda yang tak nampak. Maka mengumpat pun boleh dikira humazah, kenyit mata pun boleh dikira humazah, benda-benda tak nampak lah. Kenyit mata tu kalau kita kalau A dengan B nak mengata C, dan C tak perasan. Tapi kalau dia mengata depan-depan, itu lumazah. Kalau belakang-belakang, ia humazah. Jadi dia mengata pun boleh jadi mengata depan, mengata belakang. Di antara humazah dengan lumazah. Itu istilah umum Puan Syairah ya. Kalau mengumpat ni, dia mengumpat kita bercakap benda yang betul, secara khusus lah. Kita bercakap benda yang betul di belakang seseorang, dan benda tu tidak disukai oleh dia. Itu baru dikira mengumpat. Contohnya orang tu apa dia? Contohlah, minta maaf ya. Orang tu cakapnya kurang sempurna. Saya minta maaf ibu-ibu, saya tak suka contoh begini, tapi saya nak buat contoh saja. Orang sengau sebagai contoh. Orang sengal. Sengal ke sengau? Sengau Ustaz. Sengal Sengau. lain. Saya pun tak tahu. Okey, kita pun kita mengumpat dia. Orang tu benda kita sebut tu betul tak? Betul. Memang dia macam tu pun. Yang kedua, kita sebut tu dengan tujuan apa dia? Kita sebut tu dengan tujuan untuk menyakiti hati dia. Dan kita sebut tu di belakang dia. Itulah dinamakan sebagai mengumpat. Kerana mengumpat ni dia ribah. Ribah ni benda tak nampak, benda yang berada di belakang. Itu dikira mengumpat. Tapi kalau dia ni elok je cakap, kita je mengata ni sengau sebagai contoh, itu bukan mengumpat, itu dikira fitnah. Jadi nak kena definisi betul-betul tu Puan Syairah ya. Dia masuk dalam apa dia sebenarnya? Dia masuk dalam bab mengumpat ke? Dia masuk dalam fitnah ke? Dia masuk dalam mencaci ke? Ataupun dia masuk dalam bab secara umum humazah ataupun lumazah ke? Nak kena clear balik. Okey, wallahu alam, begitulah ya Puan Syairah. Barakallahu fikum. Ada satu kajian Al-Quran yang begitu menarik. Saya pun dah beli beberapa buah buku tapi tak terbaca pula. Menyatakan bila kita sebut tentang mengumpat ibu-ibu, ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Adakah kamu suka untuk makan daging saudara kamu sendiri? Pasti kamu tidak suka kan? Okey. Jadi satu kajian menarik dibuat dan memang ini disebutkan oleh ulama tafsir dahulu. Bila kita nyatakan orang yang mengumpat ni ibarat makan daging saudara sendiri. Okey, itu je. Saya pun faham macam tu lah, cukuplah kita faham macam tu kan. Orang mengumpat ibarat makan daging saudara sendiri. Kemudian kalau ulama panjangkan lagi, apabila orang mengumpat ni ibarat makan daging saudara sendiri, bererti sesiapa yang mengumpat ketika berpuasa, maka puasanya batal. Bukan pahala puasa je batal. Puasa itu sendiri batal kerana dia makan daging saudaranya. Mengikut pandangan sebahagian ulama, bukan pandangan majoriti ya. Majoriti ulama kata tak batal puasa tapi tak ada pahala. Tapi ada satu kajian yang saya terkejut. Wow, hebat kajian ini menyatakan siapa yang makan daging ini? Adakah kita manusia jenis makan daging orang? Tak. Kita bukan jenis makan daging orang mentah-mentah. Tak. Makan daging orang pun tak. Makan daging mentah pun tak. Bukan itu panggil orang. Yang jenis makan daging orang ni, yang jenis makan daging mentah-mentah ialah haiwan buas. Ya, haiwan buas yang jenis makan daging mentah.
Bererti ada satu maklumat tersembunyi dibawakan oleh Allah dalam ayat suratul Hujurat tersebut, ayat 11 kot. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Bermaksud orang yang mengumpat ibarat haiwan buas. Ya, orang yang mengumpat itu sendiri ibarat haiwan buas yang melapah-lapah daging mentah. Jadi itu maklumat tersembunyi yang ditemui oleh sebahagian mufassir. Masya Allah, itu kajian yang bagi saya sangat menarik, yang mungkin kita boleh memikirkan untuk untuk buat satu buku yang bertajuk fakta-fakta tersembunyi dalam Al-Quran. Yang fakta tersembunyi ini sukar untuk dikenal pasti, melainkan orang yang memang berguruman dengan Al-Quran sepanjang hidup dia. Okey, itulah antara contoh yang saya temui ya. Pengumpat ibarat haiwan buas. Baik. Allah Alam, ada persoalan lain? Ustaz, Syeda baru tahulah berkenaan dengan walaupun kita tengah solat, sekiranya ada berlaku apa-apa kita boleh menggunakan bahasa isyarat lah kan. Atau kalau kita Ya. berdehem, boleh ke Ustaz menggunakan suara sikit berdehem ke? Berdehem tak boleh. Oh, tak boleh. Berdehem sebab ia akan jadi berkata-kata. Berdehem hanya boleh apabila kita dah tersekat, tak boleh nak baca Quran, tak boleh nak baca zikir, barulah kita boleh berdehem kerana tujuannya untuk membolehkan kita berzikir. Tapi kalau kita berdehem kerana kita nak bercakap, macam tak nak bagi anak kita buat benda, Kak Syida tak nak bagi Abrar keluar rumah sebagai contoh. Dia sibuk-sibuk nak jalan keluar, tengok mak dia salat, maka Kak Syida pun tak boleh, itu boleh membatalkan salat. Ya. Kecuali dalam keadaan terdesak, barulah boleh kita bercakap dalam salat. Dalam keadaan terdesak. Macam mana keadaan terdesak tu ibu yang dibolehkan untuk kita bercakap tu menurut sebahagian ulama'? Saya tak tahu, ini pandangan majoriti ulama' rasanya. Iaitu kalaulah kita sedang salat duha sebagai contoh. Ibu-ibu sedang salatul duha, masa tu ada cucu nak pegang satu benda yang bahaya. Ya. Cucu kecil dalam umur setahun baru, nak keluar rumah lah sebagai contoh. Pintu terbuka, kita tak perasan. Pintu terbuka, cucu kita nak keluar rumah dan kita rasa bimbang. Kerana rumah kita ni, pintu pagar pun terbuka. Jadi kita pun takut orang ambil lah, takut aksiden lah. Masa tu pula, anak kita tak perasan. Anak kita pula duduk baring-baring, duduk baca buku. Dia tak perasan yang anak saudara dia dah keluar dari rumah. Maka kita pun boleh bercakap dengan kalimah yang paling simple. Contohnya, contoh cucu kita tu nama apa? Nama Hassan. Ambil Hassan tu sebagai contoh. Tengah solat tu, ambil Hassan tu. Ataupun Hassan keluar pintu. Itu boleh mengejutkan anak kita, dan anak kita pun cepat-cepat pergi ambil anak saudaranya sebagai contoh. Maknanya ia dibolehkan apabila terdesak. Ini kes kalau zaman dulu kan ibu-ibu, ada banyak perigi dalam negara Arab ni. Negara Arab kan dia negara yang tidak ada air. Maka pergi sana dia gali perigi, dia pindah sini pun dia gali perigi, menyebabkan perigi buta di negara Arab ni memang sangat banyak perigi buta. Jadi ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, apabila perigi buta tu banyak, maka dia timbul satu isu dalam solat. Macam mana kalau kita sedang solat, tiba-tiba kita nampak seorang yang nak terjatuh dalam perigi buta, khasnya orang yang buta. Kita tengah solat tu, jangan gambarkan zaman sekarang di Malaysia, memang tak jumpa lah. Ini gambarkan negara Arab yang masjid tu pun masih terbuka lagi, perigi ada di mana-mana. Ada orang buta berjalan tu nak masuk dalam perigi dah. Boleh tak kita jerit, ada perigi cik di depan? Maka kata ulama, dibolehkan walaupun kita sedang solat kerana isunya darurat. Darurat, jatuh dalam perigi, tak pasal. Maka kita boleh jerit, ada perigi di depan. Kita jerit kuat-kuat. Maka dibolehkan. Tapi janganlah cakap yang panjang. Kita hanya menggunakan bahasa yang paling ringkas, tetapi difahami oleh dia. Dan kalaulah kita rasa bimbang, maka langkah yang kalau kita jerit pun memang dia tak perasan, maka langkah yang paling efektif ialah berhenti salat walaupun dalam salatul fardu untuk menyelamatkan orang buta tadi. Ya, walaupun dalam salat wajib sekalipun, kita wajib berhenti untuk menyelamatkan orang. Wallahu a'lam. Okey, puan Syahadah, dari topik sikit tak apa, berkenaan bagi isyarat ketika salat. Bolehkah kita tanya soalan kepada orang yang sedang salat sedangkan kita tahu dia tak boleh nak jawab?
Kalau anak kecil mungkinlah dia tak faham. Kalau kita tahu memang dia tak boleh nak jawab, tak apalah. Kita janganlah tanya dia. Jadi di sini pentingnya ilmu bahawa dia boleh menjawab ketika solat. Tapi kalau kita rasa kalau aku tanya pun memang dia tak jawab, memang dia duduk diam sampai sudah, maka kita diam je lah. Kita tak perlulah tanya dia. Tapi kalau kita nak bagi arahan pada dia, kita nak buat satu permintaan. Contohnya, cik boleh tak solat laju sikit sebab kereta cik telah blok banyak kereta orang. Sebagai contoh. Dia datang solat ikut dan je parking. Maka menyebabkan orang susah nak keluar. Dia pula lepas solat tu sibuk berzikir, sibuk baca solat sunat panjang-panjang. Dia tak perasan bahawa kereta dia telah blok kereta orang tu. Maka boleh kita pergi, cik, tolong solat cepat sikit. Kereta cik telah blok kereta orang lain. Maka di situ dia pun kena lajukan solat. Ataupun kalau dia terpaksa, baru dia mula solat. Maka dia boleh berhenti kalau itu salatul sunnah. Kalau solat wajib, dia teruskanlah. Dengan ringkas. Wallahualam. Okey, tak ada Kalau tak ada, kita... Ya, sekejap. Silakan. Sebab perkara ni perkara baru lah dari kita orang kan yang boleh cakap dia boleh lah. Tapi sebab jenis kita ni orang Malaysia ni kalau pergerakan lebih 3 kali tu batas solat. Kadang-kadang tu dia lebih rela batas solat daripada, kan kita tahu dah boleh gunakan masih syarat kan. Mungkin tepuk ke apa ke, tapi selalunya mengambil keputusan untuk batalkan solat kan. Kalau kata berlaku emergency, dia tidak dia tak ada ilmu kan, tak ada orang kata tak ada, orang tak belajar, kita lebih prefer untuk terus berhenti solat. Kalau apa berlaku kan, apa kecoh-kecoh sikit pun kita terus berhenti solat. Padahal kita boleh gunakan masih syarat kan, maksudnya tepuk tangan ke dengan apa tu, gerakan badan tak lebih dari kali lah Ustaz kan, maksudnya. Tapi kalau kita pergi ke Mekah Madinah tengok jemaah-jemaah tu selamba lane lebih daripada 10 kali gerakan tu semua kan. So, kat Malaysia ni pergerakan tu yang menjadikan kita jadi skema sikit, takut bergerak lebih 3 kali kan. Betul. Nah, sebenarnya pergerakan kebanyakan ulama memang dia buat syarat pergerakan tu tak boleh tak boleh banyak. Dan itu pun pandangan dari mazhab Hambali pun. Jadi kalau mazhab Syafi'i mensyaratkan tidak boleh 3 kali pergerakan berturut-turut. Tapi saya dah terangkan 3 kali pergerakan tu kalau pergi dan balik baru 1 pergerakan. Kalau kaki kanan bergerak ke depan, kaki kiri menyamakan kedudukan, itu baru 1 pergerakan, bukan 2 pergerakan. Kerana kaki kanan ke depan pergerakan yang pertama. Kaki kiri tu dia bukan pergerakan yang kedua, ia dipanggil menyamakan pergerakan. Jadi kalau kanan bergerak, kiri bergerak lagi ke depan, kanan menyamakan kedudukan, itu baru 2 pergerakan. Kalau kita faham pergerakan dalam mazhab Syafi'i pun dah banyak settle sebenarnya. Cuma Hambali dia ada sedikit meringankan, iaitu sekiranya kita terpaksa bergerak banyak atas maslahah solat, maka kita dibenarkan untuk bergerak banyak atas maslahah solat itu sendiri. Jadi kalau contohnya imam batal solat, manakala orang saf yang pertama ni yang duduk belakang tu imam tak naik ke depan untuk menggantikan imam. Orang saf kedua pun tak naik ke depan. Kita saf ketiga. Maka kita dibenarkan untuk terus bergerak ke depan untuk menggantikan imam. Dan bergerak terus. Nah, berjalan terus. Berjalan terus dengan beradab lah. Bukannya dengan kasar kan. Kita berjalan terus ke depan tanpa berhenti. Bukannya bergerak 2 langkah berhenti. Bergerak 2 langkah berhenti. Tak. Terus bergerak ke depan untuk menggantikan tempat imam. Jadi kalau ikut Hambali dibenarkan. Kerana Hambali telah memberikan syarat. Dia boleh bergerak banyak mana pun dengan tujuan solat, asalkan masih nampak pergerakan, orang masih tahu dia sedang solat. Bukannya dia buat pergerakan, bukannya dia buat benda lain. Bukannya bila orang tengok dia ni, orang keliru. Dia solat ke dia sedang bersenam? Tak. Pergerakan dia tu, dia bergerak tu tetap dengan menghadap kiblat. Dia bergerak ke depan dengan tujuan untuk menggantikan imam sebagai contoh, dia bolehkan, tidak ada masalah. Okay, wallahualam. Jadi dalam bab ini, kalau kita guna keringanan yang ada dalam mazhab Syafi'i pun dah banyak benda settle sebenarnya, Ibu ya. Ustaz, faham. Terima kasih. Okey. Kita terus sikit lagi, Ibu sekalian, dengan masa yang ada ni, iaitu bab tahridin Nabi sallallahu alaihi wasallam wafda Abdul Qais, bab
sokongan Nabi ataupun motivasi Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap rombongan Abdul Qais ala an yahfazul iman wal ilm, supaya mereka menjaga keimanan dan juga ilmu, ya. Dorongan daripada Nabi terhadap rombongan Abdul Qais supaya mereka menjaga iman dan ilmu, wa yukhbiru man wara'ahum, dan wa yukhbiru, dan menyampaikan kepada kaum mereka. Man wara'ahum ni kaum mereka lah, orang-orang yang berada di belakang mereka, yakni sampaikan ilmu, sampaikan iman kepada kaum mereka. Wa qala Malik bin Al-Huwairis, berkatalah Malik bin Al-Huwairis, qala lana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam irji'u ila ahlikum fa'allimuhum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kami, kamu baliklah ke rumah kamu dan ajarlah keluarga kamu. Ya. Ini cerita ibu-ibu sekalian, ya. Malik bin Al-Huwairis pernah berkata, saya dengan kawan-kawan saya ni, beberapa orang, pernah duduk di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau tidak silap saya lah, dalam sekitar 20 hari. Duduk di satu kawasan. Mereka ni rombongan yang datang nak belajar dengan Nabi. Ya. Jadi mereka datang, rasanya betul lah mereka duduk selama 20 hari. Ataupun, cuba kita lihat sekejap. Macam mana je nak cari? Falamma ra'a syauqana kot. Betul ke? Okey, falamma ra'a syauqana. Betul. Cuba tengok Ini hadis daripada Malik bin Al-Huwairis radhiyallahu an. Lambat pula yang tu. Tengok yang ni lah. Ini hadis Bukhari. Kata dia apa dia? Ataitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Saya fi nafarin min qaumi, saya dengan beberapa orang kawan saya lah datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa aqamna indahu 20 lailah, dan kami tinggal bersama Nabi tu. Cuba lihat dia punya terjemahan dia tu kan. Mana terjemahan, tak nampak sini. 20 nights kan. 20 malam kami duduk dengan Nabi. Wa kana rahiman rafiqan, Nabi ni orang yang sangat pengasih, orang yang sangat lembut. Falamma ra'a syauqana ila ahalina, bila dah 20 hari tu, bila Nabi tengok kami ni duduk teringat pada keluarga, ya. Macam budak asrama lah, mula-mula asrama kan, Abror tu kak, mesti dia teringat pada mak. Kawan-kawan saya dulu biasalah, masih bila ayah menangis ingat pada mak kan. Saya alhamdulillah tak lah. Irji'u fakunu fihim wa'allimuhum wasallu. Kamu baliklah, duduklah bersama keluarga kamu, kata Nabi. Tapi ajarlah keluarga kamu, solatlah bersama. Fa iza hadaratis salah falyu'azzil lakum ahadukum wal ya'ummakum akbarukum. Nanti bila tiba waktu solat, hendaklah ada kalangan kamu yang azan, hidupkan syiar agama, dan juga hendaklah orang yang tua menjadi imam. Jadi di sini Nabi SAW memberikan galakan kepada Malik bin Al-Huwairis untuk balik ke rumah dan ajarlah keluarga tentang ilmu agama. Jadi di sini biasa nak menunjukkan adanya ar-rihlah al-ilmiyah, perjalanan untuk menuntut ilmu. Sahabat Nabi duduk belajar dengan Nabi SAW selama 20 hari. Jadi 20 hari itu mungkin bukan belajar dengan Nabi je. Sahabat-sahabat Nabi yang lain pun ramai lagi yang berilmu. Mereka boleh mengajar. Jadi jangan ingat masa Nabi tu Nabi seorang je mengajar. Tak. Sahabat Nabi yang lain pun ramai dah mengajar. Kalau wanita yang terkenal dengan mengajar ni, Ummu Syarik. Sehingga kan orang lelaki pun pergi ke rumah Ummu Syarik untuk belajar ilmu daripada beliau. Ya? Dan beliau memang sibuk dengan majlis-majlis pengajian. Tapi of course lah, rujukan utamanya Nabi SAW. Dan Nabi ada anak murid yang begitu ramai, yang berilmu. Mereka lah yang buat kelas-kelas pengajian mereka. Baik. Jadi kemudiannya cerita di bawah tu ibu-ibu sekalian yang disampaikan oleh Abu Jamrah. Mana? Diceritakan oleh Abu Jamrah ni, Abu Jamrah.
kuntu utarjimu baina Ibni Abbas radhiyallahu anhuma wa bainan nas. Kata dia apa dia? Saya dulu jadi tukang terjemah ucapan Ibn Abbas kepada orang. Tukang terjemah ni boleh membawa maksud menyampaikan kata-kata Ibn Abbas. Kadang-kadang untuk guru ni, macam Ibn Abbas bila dia dah tua, dia bercakap perlahan ke, dia pun buta pada usia tua dia tu. Maka nak sampaikan, nak translate balik, nak terangkan kepada orang. Ataupun boleh jadi ada perkataan Ibn Abbas yang tidak dapat difahami. Dan benda ni saya dapat makluman daripada, kalau jemaah tabligh di India kan dia macam-macam rombongan datang ke majlis, ke tempat mereka tu. Jadi bila Tok Guru bercakap, maka terjemahan tu pelbagai. Dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Arab, dalam bahasa tu macam-macam terjemahan yang ada. Okey, nak boleh faham tu. Okey, jadi kemudiannya faqala inna wafda Abdul Qais atau an-Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Okey, Ibn Abbas kata apa dia? Sesungguhnya delegasi ataupun rombongan Abdul Qais datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala manil wafdu au manil qaum. Nabi pun tanya ya. Nabi tanya saudara-saudara semua datang dari mana ya? Qalu Rabi'ah. Mereka menyatakan kami datang dari Bani Rabi'ah. Geng Abdul Qais itulah, tapi mereka ni Bani Rabi'ah. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, marhaban bil qaumi au bil wafdi ghaira khazaya wala nadama. Sama ada Nabi sebut bil qaumi ataupun Nabi sebut bil wafdi. Contoh kita kata bil qaumi, marhaban bil qaumi ghaira khazaya wala nadama. Okey, selamat datang kepada satu kumpulan, insya-Allah ghaira khazaya. Semula. Selamat datang kepada satu rombongan ghaira khazaya, tidak ada sebarang penyesalan, tidak ada sebarang kehinaan dan tidak ada sebarang penyesalan. Artinya bila saudara-saudara datang jumpa kami di Madinah, saudara tidak akan terhina, kami akan muliakan, saudara tidak akan menyesal, kami akan berikan yang terbaik, menyebabkan saudara-saudara akan puas hati dengan layanan kami, tak akan menyesal. Itu maksud dia. Qalu inna na'tika min syuqqatin ba'idah wa bainana wa bainaka hadzal hayy min kuffari mudar wa la nastati' an na'tiyaka illa fi syahrin haram. Famurna bi amrin nukhbiru bihi man wara'ana nadkhulu bihil jannah. Kata dia, sebenarnya kami ni Rasulullah datang dari jauh sangat. Dan kami nak boleh datang ke sini ni, kami terpaksa melalui satu perkampungan orang kafir Mudar. Dan kami tak mampu untuk datang ke sini melainkan pada bulan haram. Sebab kalau datang pada bulan biasa, contohnya datang pada bulan Safar, datang pada bulan Jumadil Ula sebagai contoh, nanti akan diserang oleh kufar Mudar. Jadi kami ni, bila kami nak selamat, kami datang dalam bulan haram. Kerana dalam bulan haram ini, apa je bulan haram ya? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan juga Rajab. 3 bulan ni dia berturutan. Zulqa'dah, Zulhijjah, Rajab. Kemudiannya bulan Rajab pun Muharram. Kemudiannya bulan Rajab. Baik. Jadi kami kena datang pada bulan yang diharamkan perang untuk selamat daripada diserang oleh kafir Mudar. Maka kami datang sini ni Rasulullah dengan tujuan Rasulullah ajarlah kepada kami satu benda yang boleh kami cerita pada penduduk kampung kami, membolehkan kami semua masuk ke dalam syurga. Okey ni. Kemudiannya Nabi SAW pun ajar. Fa'amaruhum bi arba' wa nahahum an arba'. Nabi ajar mereka 4 perkara dan Nabi tegah mereka daripada 4 perkara. Yang lain-lain tak ceritalah. Nabi bagilah mereka layanan, Nabi bagi mereka makan, minum, tempat tinggal, sebagainya itu tak diceritakan. Logiknya pastilah ada tempat tinggal, mesti adalah makan dan minum. Tapi itu bukan poin penting. Poin pentingnya apa benda yang Nabi nak sampaikan. Okey, Nabi menyuruh mereka melakukan 4 perkara dan tinggalkan 4 perkara. Apa dia 4 perkara tu? Okey. Qala hal tadruna mal iman billahi wahdah? Amaruhum bil imani billahi azza wajal. Nabi menyuruh mereka beriman kepada Allah azza wajal satu yang esa itu. Baik. Kemudiannya baginda pun bertanya, hal tadruna mal iman billahi wahdah? Adakah kamu tahu
isu apakah dia keimanan kepada Allah semata-mata, qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Maka mereka pun berkata Allah dan Rasul saja yang tahu. Maka kata Nabi SAW, keimanan kepada Allah semata-mata itu berarti syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Syahadataini wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa saumu Ramadan wa tu'tul khumus minal maghnam. Okey, yang ni kita clear ibu-ibu sekalian ya. Salat, zakat, puasa Ramadan dan mengambil 1/5 daripada dan menyerahkan 1/5 daripada harta rampasan perang. Artinya kalau seorang tu dia dapat harta rampasan perang sebanyak 100,000 sebagai contoh, maka 1/5 perlu diserahkan kepada kepimpinan negara. Baik. Itu macam kalau kita sekarang ni macam istilahnya cukai, tapi dia bukan cukai ya. Wa nahahum 'anid dubba wal ni pelik sikit. Mana 4 perkara ini dalam hadis ni dia tak ceritakan dengan terang apa dia 4 perkara tu ya. Okey. Tapi dalam bab larangan 4 perkara ni disebutkan wa nahahum 'anid dubba wal hantam wal muzaffat. Dan Nabi SAW melarang mereka daripada ad-dubba. Ya, melarang daripada ad-dubba. Apa benda ad-dubba ni ibu-ibu? Saya pun nak kena cari ni apa benda ad-dubba ni ya. Ad-dubba wal hantam wal muzaffas itu semua merupakan jenis-jenis bekas, jenis-jenis bekas yang digunakan untuk mengubah buah anggur, perasan buah anggur tu menjadi khamar. Maknanya orang-orang dulu dia guna bekas yang namanya dubba, bekas yang namanya hantam, bekas yang namanya al-muzaffat, yang mana bekas ini digunakan untuk pemprosesan arak. Okay, Nabi nak jangan kamu buat benda-benda sebegitu. Arak-arak kena tinggal. Ya. Qala Syu'bah rubbama qala an-naqir, kata Syu'bah. Boleh jadi juga Nabi SAW menyebut perkataan an-naqir ataupun al-muqayyar. Yang satu lagi. Ini kan baru 3 kan? Ad-dubba wal hantam wal muzaffat baru 3. Sedangkan yang Nabi SAW larang ada 4. Maka kata seorang ulama yang ni Syu'bah. Ini Syu'bah ni. Yang atas ni Syu'bah. Syu'bah pun komen. Boleh jadilah satu lagi itu ialah an-naqir ataupun dipanggil al-muqayyar. Ya, boleh jadi satu lagi itu naqir atau al-muqayyar yang seertilah dengan dubba, hantam dan juga muzaffat. Kata Nabi SAW, ihfazuhu wa akhbiruhu man wara'akum. Kamu jaga elok-elok pesan saya ini dan kamu ceritalah kepada kaum kamu. Jadi ini. Jadi kita bukan nak bahas tentang ad-dubba wal hantam wal muzaffas an-naqir muqayyar apa benda tu ibu. Itu bukan perbincangan kita hari ini. Perbincangan kita ialah tentang bagaimana Nabi SAW tahrir, memberikan galakan, sokongan, motivasi kepada satu rombongan untuk mereka menyampaikan ilmu kepada kaum mereka agar ilmu itu tersebar ya. Okey, baik. Itu poin penting dia. Jadi isu dubba, hantam, muzaffas, naqir atau muqayyar kita biarkan dahulu. Allahu a'lam. Ya, cuba saya tengok sekejap. Mungkin yang tepatnya muqayyar, bukannya naqir ya. Mungkin yang tepatnya ialah muqayyar. Wallahu a'lam. Okey. Ada sebarang persoalan? Kita ada masa sikit lagi. Saya tutuplah. Okey, kita ada 27 orang kan. Silakan. Ustaz, tadi tu kan 4 perkara yang disuruh Nabi tu menyuruh beriman kepada Allah yang Esa, keimanan kepada syahadatain. Yang ketiga, 4 tadi Ustaz ya, tak sempat salin. Apa dia Kak? Macam mana? Tadi Rasulullah memberi pendapat 4 perkara yang disuruh dan 4 perkara yang ditegahkan pada rombongan Malik tadi tu kan. Betul. Yang pertamanya yang perkara yang disuruh dibagi Rasulullah SAW menyuruh beriman kepada Allah yang Esa. Yang kedua, keimanan kepada Allah dengan syahadatain. Yang ketiga dan keempat tadi apa Ustaz? Oh, hadis ni dia tak cerita Kak.
Minta maaf. Oh, itu. Hadis di sini dia hanya cerita tentang keimanan kepada Allah je. Keimanan kepada Allah. Sekejap ya, sekejap. Tengok ya. Allah, salat, zakat, puasa. Saya nak kena tengok balik hadis yang lain. Saya lupalah benda ni. Benda ni ada dibahaskan dalam pelbagai hadis sebenarnya. Cerita tentang rombongan Abdul Qais tu. Apa benda yang Nabi suruh 4 perkara tu saya kena cek balik di tempat yang lain. Wallahualam. Oh, yang 4 perkara yang dilarang tu macam kita perkara yang tak biasa lah pada penduduk Madinah. Kan biasa ke Ustaz? Dia memang macam rombongan ni berada datang daripada luar kawasan yang kebiasaan orang Arab lah, sebab berkaitan dengan arak kan, anggur semua tu kan. Mungkin dia orang ni daripada penduduk luar kawasan tanah Arab kot kan, macam Palestin ke. Kan, yang Kenapa banyak tak kata dia luar bahasa Arab, bangsa Arab? sebab berkaitan dengan Arab, berkaitan dengan bekas Arab. Adakah di sana ada proses pembuatan Arab tu? Ya, sahabat Nabi dulu kan biasa minum arak. Dan arak tu memang diproses daripada buah anggur standardnya. Jadi sahabat Nabi sendiri pun baru berhenti minum arak di Madinah, baru wujudnya larangan daripada minum arak. Jadi boleh jadi kaum Bani Abdul Qais ini masih banyak lagi budaya minum arak tu. Jadi mereka kan tinggal jauh. Jadi mungkin adalah beberapa maklumat mereka belum tahu. Jadi bila datang tu Nabi pun ajarlah mereka. Jadi bila Nabi larang mereka daripada guna dubak, hantam, muzaffas tadi dan juga muqayyar, berarti Nabi nak larang mereka daripada arak itu sendiri. Itu poin yang paling besar. Dan kita pun tahu arak ni sumber kepada segala masalah kan. Dia dipanggil sebagai ummul khaba'is. Ibu segala kejahatan ialah arak. Benda lain jahat juga, zina. Zina pun jahat. Dia panggil khabis. Tapi dia tak jadi ibu. Yang jadi ibu ni arak. Sebab kenapa dia ibu? Ibu ni kan dia melahirkan. Jadi dia akan melahirkan pelbagai penyakit yang lain bila minum arak ni. Iyazabillah. Maksudnya kan direct to the point lah Ustaz Rasulullah SAW bagi ketegahan tu kan. Maksudnya maksudnya tak ada senang-senangnya arak tu. Mungkin masa tu mungkin penduduk Madinah masih lagi kata arak tu tak boleh pisahkan kan. So betul. bagi tegahan tu direct to the point, arak tu macam. Ya. Sekarang lagi sahabat-sahabat. Orang Arab masa tu arak biasa, tilik nasib benda biasa. Jumpa-jumpa dengan apa tok-tok bomoh apa ni biasa. Sehingga kan ada satu cerita tu wallahu a'lam, Hindun sebagai contoh. Hindun ni dia kahwin dengan Hindun binti Utsbah radhiyallahu anha. Kemudiannya Hindun ni beliau ada kahwin dengan seorang lelaki ni, saya lupa apa nama dia. Kemudian lelaki ini telah menuduh Hindun melakukan zina dengan orang lain dan anak Hindun tu bukan anak dia. Maka Hindun pun berpisahlah dengan dia. Dan Hindun lepas berpisah tu, Hindun kahwin dengan, isu tu jadi besar. Jadi isu yang besar, maka datanglah seorang tukang jampi, tukang tilik dari Yaman ke mana datang. Mungkin biasa tukang tilik ni orang wanita biasanya. Wanita rasanya datang tu. Dan dia pun meramal bahawasanya Hindun ni orang yang bersih, tidak pun melakukan zina dengan sesiapa. Dan Hindun ni dia akan melahirkan seorang anak yang bakal menjadi raja satu masa nanti. Maka suami dia pun patah balik lah. Kata nak bina hubungan yang baru balik dengan dia. Dan Hindun tak nak lah sebab suami dia dah buat jahat macam tu dengan dia kan. Menuduh dia. Dan dia kata saya nak anak yang jadi raja ni ialah anak daripada suami yang lain. Maka akhirnya dia jumpa dengan Sakhar bin Harab yang kemudian dikenali sebagai Abu Sufyan. Dari situlah lahirnya seorang anak yang namanya Muawiyah bin Abi Sufyan yang menjadi raja yang besar. Jadi persoalannya kalau cerita tu betul, macam mana tilikan tu boleh jadi betul? Maka kita jawab, ya, sebab pada zaman dahulu sebelum Nabi SAW diutuskan jadi Nabi. Bukan sebelum Nabi lahir, tak. Sebelum Nabi diutuskan jadi Nabi, jadi biasa jin-jin ini dia akan naik ke satu bahagian awan. Orang kata naik ke langit. Tapi langit tu apa maksudnya? Tempat yang tinggi. Dan ada satu riwayat yang saya temui, yakni awan.
Tapi awan tang mana tu kita tak tahu. Jadi bila jin naik ke awan, dan di situlah jin ada mendengar perkhabaran rahsia yang dibincangkan oleh malaikat yang duduk di awan-awan tu. Di situ dah ada dengar perbincangan-perbincangan, dan jin pun akan sampaikan maklumat itu kepada tukang-tukang tilik. Cuma problemnya jin ni dia suka cerita tu, dia nasi tambah tu banyak sangat. Dia cerita dia tukar tambah, dia cerita dia tukar tambah. Jadi bercampur lah antara cerita yang benar dengan cerita yang bohong. Jadi kalau ada tilikan orang zaman dahulu, kita tengok betul berlaku, maknanya ya logik kerana jin yang menyampaikan maklumat tersebut, dan memang Allah Ta'ala biarkan benda itu berlaku sebagai ujian kepada manusia. Apabila Nabi SAW dilantik menjadi Nabi, barulah Allah Ta'ala pun ketatkan langit tu, wa hafiznaha min kulli syaitanir rajim illa man istaraqas sam'a fa atba'ahu shihabun mubin. Kami jaga langit, kalau dia datang juga maka dia akan diserang oleh berbola api. Wallahu alam apa maksud bola api itu. Fa atba'ahu shihabun mubin. Okey, jadi masa dalam hadis Sahihul Bukhari menunjukkan bila jin tu datang dia nak dengar perkabaran dari malaikat, terus kena serang. Okey, satu, ada yang terus mati. Ya, memang jin umur panjang, tapi ada juga yang mati. Macam kita lah, umur standard 60-70, tapi ada juga yang mati meninggal awal kan. Dan jin pun dia mati bila kena serang dengan serangan tadi. Wallahualam apa dia. Ada juga jin yang sempat mendengar dan sempat dia turun sampaikan kepada tukang-tukang tilik, walaupun selepas zaman perutusan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu berlaku atas keizinan daripada Allah Azza wa Jal, tetap sebagai ujian. Tapi selepas dia sampaikan kepada tukang tilik tu, barulah dia kena serang dengan berbola api tadi ataupun kilatan api tadi. Jadi itu ceritanya ya, Kak Syedah, wallahualam. Oh, dah faham Ustaz. Maksudnya kalau kita tak belajar hari ni, kita tak tahu, kita ingat mesangkakan yang apa tu, perkabaran daripada langit tu macam jin apa tu, cerita-cerita tilikan itu semua biasa bila berlaku kan. So kita terus kat itu, ini tak boleh sebenarnya, tapi sebelum Nabi diangkat tu dibolehkan kan, maksudnya Allah bagi peluang pada jin tu dengar untuk jadi sampai ke tukang tilik tu dia jadikan faham Ustaz. Baru ni kita faham hari ni, insya-Allah dapat ilmu hari ni lah. So alhamdulillah sahabat-sahabat kita dapat banyak ilmu yang baru ni, terutamanya berkenaan dengan bahasa isyarat ketika kita yang solat kan. Padahalnya kan istilahnya mudah, tapi kita terlalu rigid sangat kan, tak boleh cakap, tak boleh bergerak 3 kali, takut batas solat semua tadi. Tapi ada hadis tu yang kita boleh kita boleh bersandar kepada hadis-hadis yang sahih lah, Bukhari semua tu dan Muslim semua. Alhamdulillah Ustaz, jazakallah khairan katsiran atas ilmu sampaikan pagi ni. Wa antum fajazakumullah khairan. Ada soalan ke Ustaz? Okey, silakan. Okey. Saya pun minta izin tu Kak Syedah. Silakan Ustaz. So insya-Allah kita jumpa lagi Ustaz ya di sesi akan datang. Terima kasih Liza. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey sahabat-sahabat semua, alhamdulillah banyak yang kita dapat hari ini kan berkaitan dengan berkata-kata menggunakan bahasa isyarat dalam solat kan. Selama hari ini kita terlalu rigid lah, nak gerak 3 kali pun takut, tapi sebenarnya ada sumber-sumber yang ada hadis yang sahih kan. So, insya-Allah terima kasih semuanya atas perhatian pagi ini. Kita jumpa lagi pada sesi akan datang. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ada 2 Nur Azian kat sini. Ya? Ada 2 Nur Azian kat sini. Kak Azian Tak, satu tu cuma laptop jadi tak boleh nak ni, jadi kakak juga dua-dua tu. Ya. Oh, Liza pada kereta. Okey, cuba jumpa lagi. So jangan lupa petang ni kita ada testing juga perbincangan kita tu kan berkenaan dengan sunnah SAW kan. Jumpa lagi sahabat semua. Terima kasih Norma. Terima kasih. So insya-Allah saya end sesi pagi ini. Tasbih kafarah dan juga surah As. Subhanallah. Kita jumpa lagi petang nanti insya-Allah ya. Kita rehat sekejap masak. Terus kita jumpa lagi. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.